Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. Okey, hari ini I want to introduce our course outline. Gitu. Okey, so hari ini untuk kelas yang pertama, okey, cikgu akan menerangkan kita punya course outline untuk divisi 2343 iaitu protocol and etiquette. Okey. Okay, are you ready guys? Let's start. Okay, so hari ini cikgu akan menerangkan perancangan kursus ataupun dikenali sebagai course outline. Okay, untuk kursus DBJ 2343 Protocol and Etiquette. Okay, so kursus ini diambil oleh semua pelajar di VM1 semasa semester 2 iaitu you all sekarang lah. Okay, so untuk kursus ni jam belajar adalah sebanyak 122 jam. Okey, dan untuk jam kredit pula adalah 3. Kat mana kita nak tengok? So you all boleh tengok dekat kita punya kod kursus. Dekat situ kita dah boleh tahu berapa jam kredit untuk kursus ni. Okey, so jam kredit ni adalah 3 iaitu you all boleh tengok dekat DBG 2343 yang belakang sekali tu adalah kita punya credit hour 3 tu. DBG tu pula apa? DBG tu pula adalah D for Diploma Business. G tu adalah kod untuk kursus kesetiausahaan pentadbiran. So you all kena tahu tu setiap apa maksud setiap perkataan tu dalam CO ni you all kena hadam betul-betul. Supaya senang nanti Okey, so kursus ni diajar oleh saya, Puan Siti Nurhazira binti Zainuddin, dan kita ada dua lagi pensyarah iaitu Puan Azura binti Mansur dan Puan Nurul Huda binti Masri. Untuk matlamat kursus ni adalah pelajar akan dapat memperoleh kemahiran dan pengetahuan dalam protokol dan etiket. Maksudnya elemen ni sangat penting lah you all kena ada, sebabnya nanti dalam ni kita akan belajar juga pengetahuan asas mengenai protokol dan etiket, supaya nanti bila kita nak anjurkan sesuatu majlis yang kita laksanakan tu berjalan dengan lancar dan sempurna. Okey, kursus ini juga also aims at grooming the student. Maksudnya kita nak melahirkan pelajar-pelajar ni yang sensitif dengan apa? Sensitif dengan apa tingkah lakunya, perbuatannya macam mana, sosialnya macam mana. So yang ni kita akan tengok dalam kursus ini. Okey, selain tu pula sinopsis untuk kursus ni adalah pelajar akan dapat menyampaikan idea mengenai protokol dan etiket dalam pengurusan acara ataupun majlis dengan cara yang lebih profesional. Macam gitu. Okey, so hasil pembelajaran untuk kursus ni ada 3 hasil yang kita nak capai bila last sekali nanti. Yang pertama iaitu CLO1. CLO1 ni adalah explain the element of protocol and etiquette. Maksudnya you all akan dapat menerangkan elemen-elemen penting dalam protokol dan etiket semasa kita nak mengendalikan majlis formal dan majlis tak formal. Okey, formal event and non-formal event kan. Okey. So untuk CLO yang pertama ni dia merangkumi C3 and PLO1. C3 ni lebih kepada kognitif lah. Okey, yang kedua pula, CLO yang kedua adalah pelajar akan dapat praktis, akan dapat berlatih melaksanakan event tu mengikut protokol dan etiket yang betul, the correct protocol and etiket. So yang ni kita akan lebih kepada P3 and PLO5. P3 tu apa? P3 tu adalah lebih kepada psikomotor. Okey, so yang hasil pembelajaran yang ketiga adalah untuk CLO3 adalah last sekali you all akan dapat menunjukkan kemampuan apa? Kemampuan untuk menyampaikan idea-idea berkaitan ataupun mengenai protokol dan etiket dalam pengurusan. So yang ini kita akan cover A2 dan
PLO7. So E2 tu adalah efektif. You kena ingat tu Okey. Okey, seterusnya cikgu akan masuk kepada kita punya konten sepanjang semester ini. Apa yang kita akan belajar, apa yang kita akan cover sepanjang 14 minggu ni. Okey. So untuk minggu pertama hingga ke minggu kedua kita akan cover untuk tajuk yang pertama, iaitu Introduction to Protocol and Etiquette. So dalam ni kita akan tengok dari segi definisi protokol tu apa, definisi etiket, jenis-jenis majlis, formal dan tidak formal, dan kepentingan memahami protokol dan etiket. Apa pentingnya kita belajar protokol dan etiket ni? Okey. So untuk minggu ke-3 hingga ke-5 kita akan masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu Element of Protocol in the Management of the Event. So dalam ni kita akan tengok protokol-protokol untuk tetamu kehormat macam mana, dari segi hierarkinya macam mana, dari segi salutation ni macam macam rujukan hormat tu, kita nak panggil tu macam mana, tuan, puan, datuk, datin, macam tu. Okey, seterusnya 2.2 adalah berkaitan dengan protokol untuk mengatur tempat. Dalam ni kita akan tengok prinsip umum susunan tempat duduk, susunan tempat duduk untuk jamuan, susunan pentas, rostrum dan hiasan, backdrop, flag arrangement, susunan bendera tu macam mana kalau event rasmi. Lepas tu dan last sekali adalah potret rasmi. Susunan potret pun dia ada cara protokol dia macam mana nak susun. Yang tu kita akan tengok nanti. Okey, so untuk yang dekat pentaksiran tu pula, ujian 1 kita akan laksanakan pada minggu ke-5. Okey, so you all kena take note dekat situ. Maksudnya kita bila dah habis kita cover untuk tajuk yang pertama dan kedua, kita akan ada test 1. Okey. Seterusnya untuk tajuk yang ketiga adalah kita akan cover pada minggu ke-6 hingga 10. Kat sini ada berapa minggu? 6, 7, 8, 9, 10. 5 minggu untuk cover tajuk yang ketiga ni. Okey, so tajuk yang ketiga ni pula adalah berkaitan dengan elemen-elemen protokol dalam pengurusan acara atau majlis. Okey, so 3.1. Okay, apa yang kita nak tengok dalam tajuk yang ketiga ni adalah protokol in invitation, iaitu nak tengok protokol dalam jemputan, program, dalam nak menganjurkan acara tu macam mana. So dalam ni kita akan tengoklah penyediaan kad jemputan, dari segi penulisan dan cara nak mengedarkan kad jemputan, garis-garis panduan dalam mengatur acara dan speech ucapan. Lepas tu Master of Ceremony yang you all selalu panggil MC apa. MC nama penuh dia sebenarnya adalah Master of Ceremony. So kita akan tengok dia punya kriteria untuk menjadi seorang MC ni macam mana, dari segi penyediaan skrip dari segi protokolnya. 3.2 pula adalah protokol dalam menyambut tetamu. So dalam ni kita akan tengok majlis resepsi, tugas-tugas penyambut tetamu, pembahagian tugas, garis panduan dalam menyambut tetamu. Kita akan tengoklah. Okey, last sekali adalah tajuk yang keempat. So untuk kursus ni ada 4 tajuk yang kita akan cover. Okay, tajuk yang keempat ni pula kita akan laksanakan pada minggu ke-11 hingga minggu ke-14, iaitu minggu terakhir lah. Okay, so yang ni adalah element of event etiquette. So tadi kalau kita tengok elemen-elemen protokol kan. So sekarang ni kita tengok pula elemen-elemen etiquette tu. Dari segi apa? Attire, iaitu pemakaian. So kita boleh tahu dekat sini macam mana kod-kod pakaian rasmi,
etika pakaian wanita macam mana, etika pakaian lelaki, pakaian yang sesuai untuk ke sesuatu majlis. 4.2 pula adalah berkaitan dengan social conversation, iaitu perbuatan sosial pelbagai majlis. Kita akan tengoklah dari segi pemilihan topik, macam mana kemahiran-kemahiran kita nak berkomunikasi tu, social conversation. Lepas tu pula dari segi nak menghadiri pelbagai majlis tu, jemputan, persiapan, ketibaan, semasa acara berlangsung, akhir sekali macam mana. Kat situ kita akan cover dalam elemen-elemen untuk etiket. Okey. So ujian yang kedua adalah pada minggu ke-14 selepas kita dah cover semua tajuk-tajuk yang ada dalam course outline ni. Okey, dan group project assignment. Group project akan dilaksanakan pada minggu ke-13. Tugasan pula akan dilaksanakan pada minggu ke-14. So dekat hujung-hujung tu memang terlalu pack sikit lah you all punya jadual tu kan, sebab nak cover syllabus, nak cover assignment semua tu. So cikgu harap you all boleh bahagikan masa tu dengan betul lah. Okey, so study week 24 hari bulan 1 hinggalah 28 hari bulan 1, dan final exam antara 31 bulan 1 hingga 11 hari bulan 2 2021 ya, sampai tahun depan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada penilaian. Okey, untuk penilaian kita akan ada 2 ujian teori, 1 group project dan 1 lagi assignment. Untuk ujian 1 dan ujian 2 ni, okey, cover untuk CLO1 iaitu lebih kepada kognitif 10%, ujian 2 pula 10%, group project CLO2 iaitu 20%, assignment CLO3 20%. So maksudnya PV kita adalah sebanyak 60%. Manakala untuk final assessment pula, teori 10%, amali 30%, so 40%. So total up adalah 100%. So penilaian untuk kat sini, ini adalah untuk penilaian. Ini you boleh tengok kita punya AST iaitu Assessment Specification Table. Okey, so kita tengoklah dekat situ. Okey, test 1 merangkumi apa? CLO1. Test 2 sama juga CLO1 iaitu dia lebih kepada kognitif kan. Okay, group project adalah CLO2, assignment CLO3. Manakala untuk final teori still sama CLO1, practical CLO3. Okey, untuk suggested time, okey, ujian 1 selama 1 jam, ujian teori 2 1 jam, group project kita akan buat di 2 waktu PDP lah, non face to face kan. Assignment pun sama, assignment ni adalah bertulis. Sebab tengok tu kat situ tu hundreds 1000 words. So you all kena buat benda tu secara bertulis, kena type lah. Okey, ini adalah rujukan reference untuk you all tengok bagi kursus ni. Okey, antara rujukan-rujukan kita boleh tengok buku-buku yang telah dihasilkan berkaitan dengan protokol dan etiket. Okey, yang pertama kita tengok Mukhtar Muhammad Tuha. Okey, yang tajuk buku ini adalah Amalan Protokol dan Etiket UPM. Okey, Mukhtar Muhammad Tuha juga 2011 protokol dan pengendalian majlis. N.A. Saleh 21 Days of Etiquette, The Essential of Business Etiquette. So ni antara rujukan-rujukan yang kita boleh rujuk sebagai tambahan ataupun nak dapatkan apa, sebabnya protokol dan etiket ni memang terlalu luas. Kita pun boleh tengok benda tu mengikut majlis-majlis tertentu kan. So sebab tu kita kena rujuk juga banyak buku. Okay, sebabnya kita tak tahu kadang-kadang protokol yang kita buat tu kadang-kadang lain sikit macam tu. So sebab itulah perlunya buku-buku rujukan ni. Okay, macam biasa dari segi kehadiran peraturan semasa kuliah, pelajar mesti hadir tidak kurang daripada 80% masa pertemuan yang ditentukan bagi khusus.
Okey, lagi pelajar tidak dibenarkan menghadiri kuliah dan mengikuti sebarang bentuk penilaian selanjutnya jika perkara yang pertama tu orang kata tidak patuhilah. Okey. Seterusnya dari segi peraturan pemakaian, peraturan keselamatan, all kena jaga. Dan lagi satu, bila kita belajar protokol dan etiket ni, cikgu nak you all terapkan benda tu dari kelas. Cikgu tak nak lepasnya cikgu ada dengar dari segi korang, dari segi you all berkomunikasi, dari segi you all dari segi adab dengan cikgu ni macam mana. Okey. Ini adalah hasil pembelajaran, penyampaian dan pentafsiran kursus secara keseluruhan ataupun rumusan untuk kursus divisi 2343 ni lah. Okey, so tengok kat situ. Untuk segmen yang pertama tu dia tengok kepada C3 PL1. So C3 tu apa? Application. Lebih kepada kognitif kan. Yang kedua pula practice ni ketiga psychomotor, iaitu guided response. So cikgu perlukan respon you all lah bila kita buat majlis nanti. Sebabnya untuk CLO yang kedua ni, kenapa dia cakap practice dan kita punya assignment dekat sini adalah group project. Group project nanti ni, ini antara cadangan cikgu lah. Kita akan buat satu event supaya you all boleh handle event tu dan menerapkan segala protokol dan etiket dalam majlis tu. So cikgu akan uji dekat situ lah. Sebab tu lah guided respon, nak tengok macam mana you all punya respon tu dari apa yang kita dah belajar secara teorinya, amalinya. Okay, so yang ketiga pula adalah kepada efektif, iaitu A2. A2 tu adalah responding. Okey, so kita punya kaedah penyampaian ni lebih kepada apa? Lecture, student centered learning, activities, group discussion, simulation. Kaedah pentafsiran pula cikgu tadi lah ada 4 kan. Test 1, test 2, final, assessment. Itulah group project. Okey. Okay, so sampai ni je lah cikgu punya penerangan berkaitan dengan course outline. Kalau ada pertanyaan boleh ajukan kat mana-mana yang tempat cikgu yang ada terlaju ke terkurang ke, you all boleh tanya balik cikgu ya. Okey. So sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.